mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi'i Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Sabah bangkit, Sabah bangkit, Sabah undi, undi, undi. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dijemput berdiri bersama untuk menyanyikan 3 buah lagu. Lagu yang pertama lagu Negaraku, lagu kedua Sabah Tanah Airku, dan seterusnya lagu Parti Warisan.
Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput duduk semula. Untuk meneruskan majlis kita pada petang ini, dengan segala hormatnya, dipersilakan yang berhormat tuan-tuan serta adik-adik sekalian menadah tangan untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh adik Muhammad Nazri bin Yamin. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, Ya Khabir, di hari yang mulia ini kami memohon taufik dan kesejahteraan darimu. Anugerahkanlah kami kekuatan ilmu, iman dan cetusan idea yang bernas bagi meningkatkan mutu kerja dan kecekapan supaya ianya dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan jabatan. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau tunjukkanlah kami ke arah kebaikan. Pertingkatkanlah iman kami agar amalan hidup kami sehat dari segi rohani dan jasmani, serta menjadi contoh ikutan generasi akan datang, supaya bekerja dengan penuh dedikasi, amanah dan bertanggung jawab. Ya Allah, Ya Zal Jalali wa Ikram, Engkau menangkanlah pati warisan Malaysia. Engkau menangkanlah pati warisan Malaysia. Engkau menangkanlah pati warisan Malaysia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallahu minkum. Minnahum minkum taqabbal ya karim. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengimarakkan lagi majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama mendengar ceramah motivasi yang akan disampaikan oleh adik Ustaz Johari bin Haji Kimpi. Dipersilakan. Terima kasih ayahanda saya, pengacara majlis. Yang saya kasihi dan hormati pemimpin kesayangan kita, ayahanda Datuk Seri Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal. Berikan tepukan. Yang saya kasihi kekanda saya, calon muda Adun Bugaya, Tuan Haji Jamil bin Datuk Haji Hamzah. Berikan tepukan. Barisan saf kepimpinan bahagian parti warisan, anak-anak, mau panggil anak-anak atau mau adik-adik? Kenapa tidak boleh panggil anak-anak? Sudah kenal dengan Ustaz bahkan? Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama berhimpun pada petang yang penuh berkat ini bersama pemimpin-pemimpin kesayangan kita. Anak-anak, adik-adik, tidak panjang Ustaz bagi ceramah. Manusia perlu berubah dengan sebab kalau tidak ada ilmu kita jahil, jakun. Tahu jakun? Mau menilai pemimpin yang baik kena ada dan esok sudah pasti Ustaz cemburu dengan kamu adik-adik, sebab pengalaman kamu mengundi dalam usia 18 tahun. Tepukan. Dan sudah pasti ini pengalaman pertama yang baru kamu hadapi untuk mengundi. Kamu tahu siapa yang kamu pilih? Kamu lihat pemimpin dan melihat parti. Betul tidak? Kamu sayang dengan pemimpin kita yang sudah ada sekarang? Betulkah sayang? Sayang dengan parti kita? Sudah ada tidak parti macam parti warisan nih, yang lahir daripada daerah sempur? Mesti parti-parti yang lawan itu cemburu kan? Anak-anak,
Kita mau dapatkan hak kita semula. Apa hak kita? Hasil bumi yang dikaut oleh sebelah sana. Apa parti yang lain buat dengan sempurna nih sepanjang puluhan tahun? Ayahanda Datuk Seri pemimpin kita berapa puluh tahun di dalam UMNO. Datuk Seri bersuara dari dalam parti, tidak didengar. Bila ditegur, memecat. Pemimpin begitu yang kita mau? Adakah adik-adik mau dipimpin oleh parti luar? Mau kamu selalu disuruh-suruh? Kita ada pemimpin yang boleh kita banggakan. Seorang negarawan ulung. Lahir dari sempurna. Berapa orang di sini mengundi di Bugaya? Angkat tangan. Ramai. Apa mak bapak kamu pesan? Calon kamu di Bugaya adalah seorang peguam. Abang saya Haji Jamil ini seorang peguam, seorang imam, seorang penceramah bebas. Enggak kita malu kalau bersuara di dalam Dewan Undangan Negeri. Adik-adik, Ustadz mau dengar. Undi. 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 Sabah. 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 Tepukan untuk diri sendiri. Anak-anak, Ustaz doakan besok kamu sehat. Boleh? Kempen dengan kawan-kawan yang tak datang hari ini, tolong undi warisan untuk kembalikan kita punya hak. Minyak yang diambil daripada kita, kita ambil balik. Kita perintah sendiri. Boleh? Ustaz besok mau tengok kamu undi. 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 Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, singkatnya motivasi untuk adik-adik sekalian. Walau macam mana pun majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Dan seterusnya, kata orang, kalau perahu itu tiada dayungnya tidak berguna. Kalau taman itu tidak ada flora dan fauna tidak indah. Demikian juga adik-adik perempuan di sana kalau tidak bergincu bibirnya, tidak kelihatan cantik. Maka begitulah juga majlis ini kalau tidak ada yang berkata-kata tidak sempurna. Maka dengan itu majlis dengan segala hormatnya dipersilakan saudara yang berbahagia Datuk Donald bin Haji Hanafi untuk menyampaikan sedikit ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati dan sayangi, Datuk Seri Safi'i Haji Afdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Juga turut saya hormati barisan kepimpinan ahli jabatan kuasa warisan bahagian. Juga turut saya sayangi calon Dun Bugaya Tuan Haji Jamil Datuk Haji Hamzah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin anak-anak murid yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau bukan kerana Tuan, tidaklah saya tertampi-tampi. Kalau bukan kerana parti, tidaklah saya tampil di sini.
November adalah impian kita, impian anak-anak semua, impian seluruh rakyat Malaysia, dan kita sebagai anak Sabah. 19 hari bulan selang beberapa jam lagi kita akan turun mengundi. Di sinilah kita akan memimpin siapa sebenarnya pemimpin yang layak memimpin di Malaysia dan juga pemimpin di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, memilih pemimpin merupakan satu amanah dan tanggung jawab yang harus kita pertahankan. Jika kita memilih pemimpin, hendaklah seorang pemimpin yang telah berjuang mempertahankan rakyat kita, mempertahankan hak-hak kita sebagai seorang pengundi di negeri Sabah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin bercerita di era tahun 1971. Ketika itu negeri Sabah adalah sebuah negeri yang terkaya di Malaysia. Ketika itu di zaman saya, kita memperolehi segala-galanya dah percuma. Ketika ke sekolah baju percuma dan susu dibagi secara percuma. Tetapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, negeri Sabah adalah sebuah negeri yang termiskin di Malaysia. Sebab apa? Sebab adalah kerana pemimpin-pemimpin di Semenanjung, pemimpin-pemimpin di Melaya telah merosakkan negeri Sabah sehingga dia menjadi negeri yang termiskin di Malaysia. Sebab itu, saya mengajak anak-anak pengundi 18 tahun untuk kita bangkit, bina satu sejarah, kita nyalakan obor bahawa dewan ini kita akan pilih seorang pemimpin yang hebat. Adik-adik yang saya hormati sekalian, pemimpin yang sangat kita sayangi ini ialah Datuk Seri Safi Abdal. Beliau telah berjuang daripada timbalan menteri kepada menteri penuh sehinggalah menjadi ketua menteri Sabah. Tetapi apa yang telah Malaya lakukan kepada dia? Malaya telah mengambil satu tindakan yang amat kita tidak boleh terima. Dia telah menjatuhkan Datuk Seri, sedangkan Datuk Seri ini telah bangkit membela hak-hak kita di negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, pilihan di Dun Bugaya telah ditampilkan oleh seorang yang handal bagi saya. Dia berpendidikan agama. Dia juga seorang peguam yang telah berkhidmat sebagai seorang peguam selama 17 tahun. Dan insya Allah, jika kita beliau pilih di Dewan Undangan Negeri Bugaya ini, dia akan dapat berdebat di Dewan Undangan Negeri Sabah seperti mana yang telah dilakukan oleh Datuk Seri. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai pengurusi PIBG di Sekolah Menengah Kebangsaan Bugaya, saya merayu dengan penuh hati bahawa esok 19 November kita jadikan tangan yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini sebagai tangan yang akan memangkok undi kepada orang-orang yang amanah seperti yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kepada tuan-tuan, adik-adik yang saya hormati sekalian, dengarlah cakap Pecik Donald ini. Our chance to stop this road. Orang putih panggil. Masa inilah kita akan langsaikan segala kereputan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang korup yang telah melakukan kejahatan di negeri Sabah. Sebab itu kita bangkit mempertahankan sebagai anak-anak sempurna bahawa kitalah pelopor pejuang yang akan mempertahankan Datuk Seri Abdal. Hebakan kepada seluruh keluarga kita, hebakan kepada kawan-kawan anda bahawa inilah pemimpin yang akan kita tampilkan yang kelak akan berjuang membela rakyat khususnya di negeri Sabah dan sempurna ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya mengikuti jelajah kempen di seluruh Sabah. Apa yang saya nampak dengan mata saya ialah seluruh negeri Sabah, setiap ceramah yang disampaikan oleh Datuk Seri, berbondong-bondong, berduyun-duyun orang dari berbagai bangsa, dusun, Cina, Kadazan, dusun, untuk datang menghadiri kempen beliau.
bermakna semua bangsa di negeri Sabah ini berjuang mempertahankan Datuk Seri. Jadi mengapa kita tidak bangkit? Kita bangkit, wahai anak-anak sempurna. Kita bangkit pada hari ini, cipta satu sejarah bahawa kita adalah pejuang bersama beliau. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang sekalian, ini adalah masa kamu. Masa kamu ingin membuktikan bahawa pengundi 18 ini adalah pengundi yang akan menentukan masa depan negara kita pada hari ini. Jadi, sebagai mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, pada petang ini, sekali lagi, dengan rayuan saya sebagai seorang pemimpin PIBG di Sekolah Budaya ini, kita datanglah ke esok, kita langkah dengan langkah kanan, bahawa kita membuktikan kepada dunia, kita akan mengundi sebuah parti warisan bangsa kita yang akan memperjuangkan hak-hak negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran yang begini ramai pelajar-pelajar. Sama ada pelajar-pelajar daripada Budaya, pelajar-pelajar daripada universiti di negeri Sabah ini berjuang bersama-sama kita untuk bangkit membela parti warisan negeri Sabah. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai calon antara nampak. Saya mohon 19 hari bulan kita undi warisan. Sabah undi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Demikianlah berakhirnya ucapan ringkas yang sungguh bersemangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah pula kita mendengar ucapan daripada calon baru kita, calon N66 Budaya, Tuan Haji Jamil bin Datuk Haji Hamzah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengacara majlis kita pada hari ini, Pak Cik Amir Bahar. Yang saya hormati Ayanda yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Presiden Warisan dan ahli Dewan Undangan Negeri Sinalang. Turut saya hormati Ketua Wanita Makcik Siti Hajar yang turut hadir bersama kita pada hari ini. Seutuasa bahagian Pakcik Gulam Maralam, Saudara Aksan Barisan Ahli Jawatan Kuasa, bahagian wakil-wakil daripada sayap Datuk Donald, dan semua adik-adik yang hadir pada hari ini, selamat datang dan terima kasih kerana hadir pada hari ini. Saya percaya ramai di kalangan adik-adik yang hadir pada hari ini adalah pengundi baru.
Betul atau tidak? Betul? Ada yang pernah mengundi sebelum ini? Ada juga, ya. Jadi adik-adik, adik diberikan satu peluang yang besar di sini untuk menentukan pemimpin dalam pilihan raya pada kali ini, yang mana sebelum ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Pertama kali anak muda daripada umur 18 tahun hingga 20 tahun diberikan hak untuk mengundi ataupun memilih kerajaan yang akan ada pada 19 hari bulan ini, insya-Allah. Orang bilang kecil-kecil cili padi. Adik-adik yang semua ada di sini walaupun masih muda, tapi suara yang dibawa oleh adik-adik mampu untuk mencorak pentadbiran negara untuk masa depan. Melihat kepada pengaruh anak-anak muda ini, maka adik-adik semua menggalas tanggungjawab yang besar dalam menentukan masa depan negara. Melihat kepada besarnya pengaruh anak-anak muda, ya, dengan ini pelbagai informasi terutamanya daripada elektronik, media sosial, Facebook, WhatsApp, TikTok, macam-macam lagi media elektronik yang adik-adik ada, yang mana zaman dulu kami tidak ada. Dan adik-adik juga bebas untuk menentukan siapa ataupun corak kepimpinan yang adik-adik mahu. Jadi sekarang ini, esok adalah hari penentuan. Kita sekarang ini berada dalam perang undi. Siapa paling banyak undinya, dia akan menang. Oleh itu, untuk menjamin masa depan kita, anak-anak kita, pastikan kita undi parti yang boleh membela hak kita dan juga masa depan anak-anak kita. Khususnya kita di Sabah ini, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita ditadbir oleh parti luar. Akhirnya kehidupan kita ini pun masih juga di tangga yang sama. Malah ada yang lebih susah. Lepas PKP ada orang hilang pekerjaan, ada orang bankrupt. Bukan hanya itu, ekonomi juga, yang mana kalau dulu kita beli telur harganya murah, sekarang harga barang sudah mahal. Jadi coba adik-adik bayangkan, kalau keadaan ini tidak berubah, kepimpinan yang sedia ada ini tidak berubah, bagaimana lagi keadaan kita pada masa akan datang? Khususnya rakyat kita, terutamanya di Sempurna ini. Adakah ini yang adik-adik mau? Adakah sanggup hidup lebih susah daripada sekarang ini? Bukan itu saja, kita juga mahu keadilan di dalam pentadbiran, ya. Kalau kita lihat masa kita zaman PKP dulu, adik-adik ingat kita dikurung di dalam rumah. Yang mana kalau semua masa kita memerintah warisan, ya, dipimpin oleh kita punya presiden, pembahagian bakul makanan tidak memilih, semua dibagi. Berbeza keadaannya bila berubah kerajaan, terutamanya kerajaan JRS. Kalau dulu semua dibagi, zaman JRS berpilih-pilih. Siapa yang sokong warisan, ada bendera warisan di rumahnya, tidak dibagi bakul makanan. Zaman warisan tidak kira, pembangkang kah dia, kerajaan kah dia, susah kah dia, senang kah dia, tetap warisan akan bagi.
Kalau adik-adik lihat, ya, mungkin adik-adik baru dalam sinerio politik ini. Kalau adik-adik lihat, ya, parti-parti yang bertanding, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, semua mereka ini bergabung dengan parti-parti yang lain. Warisan, kita tidak bergabung dengan parti lain, kita bergabung dengan rakyat, dengan adik-adik semua yang ada di sini. Jadi saya harap kepada adik-adik semua yang hadir pada hari ini, jangan hanya lantang di suaranya. Kalau kita lihat daripada tadi awal sampai sekarang, suara adik-adik lantang dan kuat, semangatnya tinggi. Jadi saya mau kalau boleh adik-adik tolong terjemahkan kekuatan ataupun semangat adik-adik ini besok di kertas undi adik-adik sekalian. Boleh? Jadi saya tidak mau berucap panjang karena kita akan mendengar kata-kata keramat, kata-kata semangat daripada pemimpin yang kita sanjungi, Datuk Seri Muhammad Syafiee bin Haji Afdal. Sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon kepada adik-adik yang semua hadir pada hari ini. Saya tidak boleh janjikan bintang dan bulan kepada adik-adik semua. Saya tidak boleh janjikan kepada adik-adik untuk saya buat KLCC di Sempurna ini. Saya tidak boleh janji dengan adik-adik saya buat jalan emas ataupun jambatan emas. Tapi apa saya boleh katakan kepada adik-adik yang hadir pada hari ini, sekiranya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 19 ataupun 20 hari bulan ini saya dipilih untuk menjadi yang berhormat ataupun wakil adik-adik di daerah ini, terutamanya di Dun Bugaya. Saya berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab saya sebaik mungkin untuk membantu adik-adik yang ada di sini. Dan oleh kerana itu, saya minta kepada adik-adik yang hadir pada hari ini, jangan lupa beritahu kepada semua rakan-rakan yang tidak hadir pada hari ini untuk menyokong parti warisan. Boleh? Sabar, sabar, sabar. Undi, undi, undi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan daripada calon Parti Warisan N66 Bugaya. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama mendengar ucapan amanat dan juga kata-kata mutiara daripada yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Afdal, Presiden Parti Warisan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar? Baik, sudah makan? Belum makan lagi? Jangan lapar. Hari ini, tahun yang bersejarah.
Makasih banyak datang semua hari ini bersama-sama dalam sedikit sebanyak peranan yang dimainkan oleh anak-anak muda selaku penuntu kerajaan di Malaysia. Hari ini bersejarah di negara Malaysia. Tidak pernah 18 tahun boleh mengundi siapa kerajaan, siapa Perdana Menteri di Malaysia ini. Jadi 18 tahun yang hadir hari ini boleh menentukan keadaan corak warna pimpinan negara ini. Pasal apa dilibatkan 18 tahun? Yang 97 tahun beranggapan bahawa mereka ini menyediakan prasarana yang terbaik untuk 18 tahun. Terkadang itu pemimpin yang dewasa, yang umurnya lanjut, mempunyai anggapan bahawa mereka tahu lebih apa yang dikehendaki oleh pengundi 18 tahun. Tapi itu satu kesilapan. Tidak semua yang orang lama-lama, bukan orang tua, tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu apa yang kamu mau daripada kami tahu. Pasal itu penting. Hari ini penting. Kita cuma menyediakan prasarana. Prasarana apa itu? Prasarana yang dinamakan manusia yang berilmu. Kalau dalam bahasa orang putih, human capital development. Pembangunan umat manusia yang berilmu. Bila kita dapat lahirkan manusia yang berilmu, negara kita boleh dipimpin, boleh ditadbir, boleh diurus oleh umat yang berilmu. Jadi menerapkan itu pentingnya bagi kita diselarikan dengan selera keadaan dunia yang kita katakan progressive society. Progressive society ini berbeda dengan keadaan masa kecil kita, kita main guli. Masa kecil kita main taksi. Zaman sekarang bukan main guli dengan taksi, main handphone, main TikTok. Jauh beda dia. Jauh beda dia. Pasal apa? Dunia modern. Jadi kita untuk mengejar bagaimana zaman kita kalau kita lihat 50 tahun dahulu dengan sekarang ini. Jauh perbedaan dia. Jadi kita kena menjangka. Apa jadi dengan masa depan 50 tahun akan datang? Kalau dahulu main taksi dan guli, sekarang main TikTok. Apa akan berlaku pada 50 tahun akan datang? Jauh. Tidak ada lagi TikToknya itu. Mungkin teknologi yang baru boleh diperkenalkan. Dan ini yang merasa, yang menikmatnya, yang merekanya, yang menciptanya, ialah hadirin yang ada pada hari ini di dewan ini. Ya. Jadi kamu punya peranan itu penting. Jangan bilang peranan kamu ini tidak penting. Pasal apa pentingnya peran kamu? Kamu boleh tentukan itu siapa YB itu. Saya boleh jadi YB kalau kamu undi. Saya tidak boleh jadi YB kalau kamu tidak undi itu. Pasal apa itu? Mananya penentu itu ada dengan kamu itu. Ya, begitu juga negara ini. Yang menentukan negara ini sama ada dia baik, sama ada buruknya, ialah penghuninya, masyarakatnya. Hari ini Malaysia terkenal. Bukan terkenal dengan kebaikan. Bukan terkenal dengan Siti Nurhaliza. Bukan terkenal dengan si Mawi, bukan terkenal dengan kebaikan. Dia terkenal dengan negara yang berutang banyak. Negara yang rasuahnya
tinggi. Negara penganggurannya banyak. Negara yang harga barangnya tinggi. Negara yang ringgitnya lemah. Negara yang daya beli masyarakatnya lemah. Jadi kamu ini memainkan peranan. Bukan masa depan saya semata-mata, tapi masa depan kamu punya masa depan itu. Kena pikir secara mendalam. Adakah kita harus memilih pimpinan parti yang sudah kita rasa 60 tahun? Adakah kita memilih pimpinan yang telah membawa negara kita di gelombang penganggurannya banyak, hutangnya banyak, penganggurannya banyak, kes kejadian jenayah banyak? Kau mau pilih Barisan Nasional? Masalah ayam dengan telur pun tidak boleh selesai. Kalau ayam dengan telur tidak boleh selesai, macam mana negara jauh lebih besar? Itu kena dipikir dengan baik. Hari ini kita boleh dengar dendangan lagu-lagu pimpinan. Kita akan menuju satu abad yang dinamakan teknologi tinggi, penggunaan 5G. Saya pergi Kota Marudu, tidak ada 5G. Yang ada di Kota Marudu dengan pitas 0G. Tidak boleh dapat telefon. Dari KK sampai ke Kota Belud 3G, 4G. Sampai di jambatan Kota Marudu tinggal 3G. Sampai saya ke Pitas 0G. Kenapa itu keadaan ini berlaku di negara ini? Di Kuala Lumpur 5G. Di Tandoan 0G. Tidak seimbang itu. Pasal apa tidak seimbang? Negara ini telah pun dipimpin oleh keadaan yang mana pimpinannya, perhitungannya, dia menjadi pemimpin bukan umat, tapi mengira bangsa, mengira agama, mengira daerah, mengira kaumnya. Jadi kita selaku pemimpin, pasal apa pemimpin ini dikira pemimpin yang terbesar bagi umat Islam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak pernah bersalam, tapi kamu baca Quran, baca hadis, baca sejarah, itulah pemimpin yang contoh terbaik di sisi kehidupan umat, jalan-jalan ad-din, jalan kebaikan di dunia. Rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Mananya Rasul itu bukan rahmat untuk orang Bajau. Mananya Rasul ini bukan rahmat sama orang Islam. Dia juga rahmat pimpinannya itu kepada umat seluruhnya itu. Jadi UMNO itu memilih itu. Kalau kita undi UMNO, Melayu hidup. Kalau kita undi PAS, Islam hidup. Kalau kita undi roket, Cina hidup. Tapi kita ini dalam rumah yang besar dinamakan Malaysia. Kau masuk kasih face, Cina punya. Kau beli kedai sana, buku, kedai Cina punya. Tapi yang menangkap ikan, orang Bajau. Pasal apa itu? Pasal itu yang dinamakan semesta alam itu. Kita kena sedar, jangan simpit pandangan kita sebagai orang yang muda, bahwa hanya bangsa kita pikirkan. Bahwa hanya agama kita pikirkan. Jangan. Bagaimana perasaan kita kalau kita keluar negara, kita pikirkan agama kita.
Kau pergi London, agama Islam bukan majoriti. Agama Kristian yang majoriti. Jadi kalau itu berlaku, macam mana perasaan bila kita katakan orang Kristian agama yang tidak baik? Di London kau cakap tidak baik agama Kristian, di penjara kita. Pasal apa? Negara dia. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Ya, kita katakan bahawa kita perlu sedar dan tahu bahawa kita ialah pewaris. Pewaris kepada negara Malaysia ini. Jadi kamu kena jaga dengan baik-baik, ya. Diri, masa depan, ya. Jangan salah pilih. Jangan salah perhitungan. Pilihan raya ini bukan permainan. Hak kamu ini 18 tahun. Nauzubillah, kalau saya pikir dalam-dalamnya itu. Undi 18 tahun ini. Aneh ko, karakan yang abon not tapi no pega. Pega, aneh ko peningkuan. Aneh ko kemabangku ko pega aneh ko. Penting, bukan tidak penting bagi kita sebagai insan manusia untuk melahirkan satu kepimpinan. Saya sudah bergaul dengan ramai pimpinan di negara Malaysia. Mahathir, Dola Bedawi, Anwar Ibrahim, Musa Hitam, Tunku Razali, Zahid, Najib, semua. Sudah saya bergaul dengan mereka. Saya sudah merasa bagaimana kepimpinan mereka itu. Tapi malangnya saya melihat berbagai keadaan di negara Malaysia, ketidakseimbangan. Kalau kita pergi Kelantan, kalau kita pergi Terengganu, kalau kita pergi Sabah, kalau kita pergi Sarawak. Saya pernah tidur di Long Pasir, bukan di Long Pasir, di Sarawak, di Rumah Panjang. Saya pernah tidur. Saya pernah tidur di rumah orang kampung di Bait. Ya, di Pulau Bait, di Selakan. Dan saya tengok keadaan masyarakat, kehidupan mereka. Berbeza-beza itu keadaan dia. Tapi harapan macam kamu, anak-anak muda, ya cukup tinggi. Bagaimana keadaan kita di negara Malaysia? Harapan kamu besok 18 tahun, kamu akan keluar daripada universiti. Bekerja. Sedang pengangguran cukup tinggi di Malaysia. Pelabur tidak datang. Pasal apa pelabur tidak datang ke Malaysia? Itu dendangan lagu-lagu di RTM, Radio Television Melayu. Bila bukan Radio Television Melayu pula, Radio Television Malaysia. Bila didendangkan, dia cakap pelabur 1 bilion, 2 bilion, 10 bilion. Tapi sekarang bukan lagi tarikan. Pilihannya Vietnam, pilihannya Korea. Jadi kemana anak-anak ini akan mencari nafkah hidup? Pasal sebagai seorang bapa, harapan bapa anak itu bila keluar universiti akan ada kerjanya. Bila dapat kerja, mungkin kehidupan dia jauh baik daripada mereka. Ya. Tapi terkadang ini macam kita di Sabah masih dalam keadaan yang susah. Ya. Masih keadaan yang daib dan miskin. Kadang-kadang kita tidak tahu orang tua kita bergadai. Orang kita berpinjam duit. Mau sekolah. Disekolahkan anak-anak tapi duitnya tidak ada. Anak-anak lepas daripada sekolah tidak ada kerjanya. Malaysia negara yang kaya. Tapi rakyatnya miskin. Pasal apa rakyatnya miskin? Nah, pasal pemimpinnya, itu bijak. Pemimpinnya, cincinnya, jamnya, kasutnya, bajunya, mahal-mahal itu. Jadi terkadang ada yang cincin besar-besar. Tapi tidak apa, itu yang bukan pentingnya. Tapi yang penting kepada kita hari ini, besok pagi. Tentukan undi ini untuk masa depan kamu.
Ya, bukan masa depan saya. Jangan pikirkan saya itu. Ya, jangan pikirkan pasal apa. Kamu berpikir balik ke rumah, betul ke ini? Kemana mau dibawa negara Malaysia ini oleh pimpinan Malaysia ini? Dari si Mahathir asyik bergaduh mau jadi Perdana Menteri, dari umurnya 60 tahun sampai 97 tahun mau lagi jadi Perdana Menteri. Bergaduh dengan si Anwar asyik berharap saja. Sampai sekarang tidak ada harapan. Harapan-harapan, tapi kita tahu tidak ada harapannya. Ya, jadi kemana mau dibawa negara Malaysia ini? Ya, si Najib kawan lama saya. Ya, sudahlah, si Anwar mau jadi Perdana Menteri, si Mahathir mau jadi Perdana Menteri, si Mahyudin mau Perdana Menteri, si Mat Hassan mau Perdana Menteri, si KJ pun mau Perdana Menteri. KJ bilang saya mau. Lepas itu datang pula orang muda mau jadi Perdana Menteri. Yang si Najib dalam penjara, saya pun mau besok saya keluar penjara. Kemana mau dibawa negara ini? Dibawa oleh dorang ini, nafsu dorang ini. Bukan dibawa untuk ingin membela umat yang ada. Saya masih ingat, ada orang cakap, ya Datuk Sapi cakap saja. Tidak buat apa-apa. Apa kau ingat si Fes ni boleh ada di Sempurna kalau saya tidak ada? Ada 5 bintang, hotel 5 bintang di Sempurna ini ada sudah ini. Kita akan resmikan tahun ini 1 hotel bertaraf 5 bintang di Sempurna. Ya. Orang bilang mau jadi jalan raya emas. Obama jadi presiden, tidak pernah jalan mereka dibina dengan emas. Calon menjanjikan surga, ya Rabbi, jangan dengar. Itu dendangan lagu-lagu yang sedap telinga mendengar. Bukan senang mentakbir negara, sedap cakap. Saya dalam pentadbiran kerajaan, digantung, dibuang, bersuara, macam-macam saya lalu. Dicaci, dihina, dimaki hamun, dicakap mencuri duit, dikasih tidur saya di lantai. Satu malam saya tidak dikasih makan. Ya, tapi kita sabar dalam perjuangan. Pasal kita yakin, membawa obor perjuangan bukan 1 tahun. Membawa obor perjuangan bukan 10 tahun. Membawa obor perjuangan bukan 20 tahun. Obama membawa obor perjuangan orang hitam jadi presiden 400-300 tahun. Sekarang Perdana Menteri di London orang India. Berapa tahun orang India boleh jadi Perdana Menteri di London? 400 tahun mereka merdeka. Baru tahun ini Rishi Sunak 42 tahun umur dia jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena berjuang. Mungkin bukan saya, tapi saya kena mula perjuangan di bumi Malaysia. Akan datang seorang insan yang bakal jadi pimpinan negara, Perdana Menteri, datangnya dari Sempurna. Bukan saya. Mungkin bukan saya, mungkin mengambil tahun. Bertahun-tahun macam Obama 300 tahun. Macam Rishi Sunak mungkin 400 tahun. Tapi mau tunggu siapa yang buat? Saya tidak boleh bersifat sebagai seorang insan manusia yang hanya pentingkan diri saya. Kita merintis perjuangan ini seumpama Rasulullah membawa hijrahnya itu. Agama Islam sampai masuk ke sunubari insan manusia yang tidak mengenal Islam, yang tidak mengenal ibadat itu. Islam ini cukup mulia, cukup suci, menyempurnakan. Pasal itu dinamakan ad-din.
disempurnakan manusia. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajar manusia kebersihan tubuh badan. Cara bertutur, cara berpakai, cara bercakap, cara makan, tidak ada itu. Sudah kau kenyang, alhamdulillah. Sebelum makan, bismillah. Kamu belum makan. Ya. Jadi itu ketertibannya itu. Jadi kita kena bermula. Pasal itu saya mula di bumi Sabah ini. Tun Mustafa tidak sampai. Tun Sekaran tidak sampai. Tun Fuad tidak sampai. Datuk Haris tidak sampai. Si Pairin tidak sampai. Saya dijatuhkan. 2 tahun saya memerintah Sabah, 20 tahun dijatuhkan. Pasal dijatuhkan pasal apa? Pasal saya ingin memperjuangkan hak umat di negara Malaysia datangnya dari Sabah dan Sarawak itu. New Malaysia for a better Malaysia. Kita kena membawa angin timur datangnya dari Sabah dan Sarawak. Angin barat sudah dirasa 60 tahun. Negara berutang banyak. Negara penganggurannya tinggi, ringgitnya lemah. Angin barat, angin timur yang datang, semua kaum tidak mengira bangsanya boleh duduk semeja. Pergaulannya tidak ada batasannya, boleh bergaul dengan mesra, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Yang saya lihat, kalau Mahathir boleh cakap, look is policy, pandang ke Jepun, tentang disiplinnya, sudah sampai ketika dia, kita pandang ke timur, Sabah dan Sarawak. Tapi kebaikan, jangan pandang ke timur, Sabah dan Sarawak, nilai-nilai yang kita bawa, nilai-nilai melompat dalam politik. Itu bukan nilai baik. Pandang ke timur, bukan nilai lompat. Pati. Ya, bukan senang. Dalam perjuangan ini bukan mudah. Ya, saya sanggup tumbangkan adik saya Datuk Yusuf itu. Saya sanggup tumbangkan sepupu saya Datuk Nasir itu. Saya sanggup tumbangkan kawan saya si Najib. Sahabat saya. Bukan pasal apa? Pasal saya sayang dengan negara Malaysia. Saya sayang dengan umat di negara Malaysia. Berat. Bukan ringan, dicaci, dimaki hamun kita, tapi namun demikian, yang orang-orang muda macam kamu 18 tahun hari ini mempunyai peluang. Masa saya muda dahulu, masih lagi muda, bukanlah tua sangat. Bukan macam Tun Mahathir 90, saya baru 60 saja. 60 lebih, sudah 8 cucu saya. Tapi apa yang penting kepada kita ialah dalam perjuangan ini menyusun semula regenerasi proses peramajaan kepimpinan di Malaysia. Tidak ada parti seumpama parti warisan. Kepimpinan dia yang termuda 28 tahun, seorang peguam kita letak di Tawau. Seorang peguam kita letak di Bugaya. Peguam kanan kita letak di Sipitang. Seorang doktor pertanian saya letak di Kimanis. Seorang accountant saya letak di Papar. Seorang mantan duta saya letak di Kota Marudu. Saya letak bekas timbalan setiausaha tetap kementerian di Kudat. Saya letak seorang profesor di Perlis bertanding di bawah warisan. Saya letak bekas Presiden MCA Tan Sri Ong Tikiat bertanding di Pandan. Saya letak seorang peguam kanan di Wangsa Maju. Saya letak seorang pakar doktor surgery jantung di Kelang, Port Kelang bertanding atas tikit warisan. Maknanya kita paparkan kepada generasi muda calon-calon yang ada nilai, ada kualitinya yang mewakili kamu di Parlimen, Dewan Undangan Negeri. Jangan nanti kita di Sabah ini malu. Ada wakilnya cakap Inggeris pun lintang pukang.
Bercakap pun duduk saja di parlimen tidak bising. Kamu dengar si Munira, kamu dengar Datuk Aziz, macam mana dorang berbahas anak-anak muda yang lantang tokohnya. Jangan dengar suara yang lantang suaranya. Siapa lantang suaranya bercakap? Saya minum darah. Siapa minum darah itu? Ha? Pengurusi UMNO Sabah. Kau mau undi UMNO, orangnya minum darah? Pimpinannya? Kemana kita bawa Malaysia ini? Kemana kita bawa UMNO ini? Kemana kita bawa umat ini? Saya tidak cakap, dia yang cakap. Bukan saya tuduh dia. Itu kalau mungkin saya salah, saya minta maaf lah. Tapi kalau bukan saya cakap, dia yang cakap. Jadi kau mau mengundi? Kemana kita? Banyak lagi kalau saya cakap itu. Ya. Dalam video, si Zahid cakap, kalau UMNO kalah, Mat Hassan giliranmu masuk penjara. Timbalan presiden. Lepas itu, lepas Mat Hassan, kau punya giliran presiden MIC. Jadi apa jadi berlaku itu? Kamu undi UMNO, pimpinannya dalam penjara, kamu pun di penjara itu. Kemana pemikiran? Takkanlah Malaysia, takkanlah orang muda 18 tahun tidak boleh berpikir, tidak ada pilihannya. Hanya kita pikir pasal UMNO itu parti Melayu, pasal UMNO itu parti. Saya bekas naik presiden, Mahathir bekas presiden sanggup tumbangkan UMNO, apalagi kamu di Sempurna ini. Masakan tidak boleh sanggup menumbangkan UMNO itu? Boleh kan? Bukan untuk saya, untuk masa depan negara Malaysia. Pasal kalau kita berikan landasan ini, akan porak-peranda. Kamu undi si Anwar, asyik bergaduh saja kerjanya itu. Gaduh pasal apa? Gaduh pasal Perdana Menteri. Gaduh dengan si Mahathir dalam UMNO, dia lahirkan partinya dinamakan PKR. Parti Keadilan Rakyat. Bukan keadilan rakyat. Keadilan Anwar. Saya letak si Jamil kononnya anak buah saya. Tapi di parlimen, kalau kamu nampak, di ujung si Anwar, di tengah Wan Aziza, di ujung Nurul Iza. Lepas itu ada sikit siang si Goan Eng di siringnya. Lepas itu di sebelah kiri saya ada si Mahathir, anaknya si Mukris. La haula wala quwata. Mau disokong GRS, gabungan rompak Sabah. Kenapa rompak Sabah? Siapa presiden dia? Bukan presiden si Ajiji, si Mayudin. Si Ajiji Parti Bersatu. Bukan presiden, dia wakil si Mayudin di Sabah. Yang ketua JRS di Sabah ini Bersatu. Presiden Bersatu si Mayudin. Tapi kalau kita dengar, kami adalah parti yang bergabung untuk kepentingan Sabah. Tapi di Sempurna bergaduh. Bersatu lawan UMNO. Betul? Betul kan? Kamu nampak lambangnya tu. Jadi apa dong perbuatan dorang itu? Di Kota Kinabalu, Ajiji sama si Bung Mokhtar duduk. Kami bergabung di bawah naungan payung GRS. Tapi di Sempurna, di Buluran, magpapatai. Mag-atu, mag-agaw. Pasalan YB. Jadi ini yang saya ingin maklumkan. Kita kena pandang. Manusia diberikan telinga, diberikan mata, memandang, mendengar. Jangan apa yang kita dengar, semuanya betul. Jangan ada yang kita pandang di YouTube itu semuanya betul. Tidak. Selidik,
teliti secara mendalam, baru kita rasa. Ya. Bukan rasa dengan matanya, bukan rasa dengan telinganya, rasa dengan hatinya, itu kebenaran dia. Jadi jangan salah pilih. Ya. Dalam pimpinan-pimpinan yang ada di negara Malaysia ini, kamu punya masa depan. Jangan anggap bahwa, oh Datuk Syafie idola, Datuk Syafie pimpinan kita. Kamu adalah masa depan pimpinan di Sempurna ini. Kalau saya nampak semuanya ini orang-orang muda-muda ini. Ya, orangnya bijak-bijak ini. Betul kan? Benar, semangat. Semangat kuat. Jangan malu, jangan segan. Ya. Dalam kehidupan kita, kita kena tunjukkan kepimpinan 18 tahun kepimpinan orang sempurna. Semangat kepimpinan 18 tahun orang sempurna bangkit. Semangat. Viral dia. Boleh. Bangun. Jangan kita 18 tahun dianggap bahwa tidak ada kebijaksanaan dia, bahwa tidak ada kepintaran dia. Inilah musimnya kamu tentukan masa depan kamu sendiri dalam menentukan masa depan Malaysia ini. Pasal apa saya katakan gabungan Rompak Sabah? Berapa tahun kita punya kayu balak, kita punya minyak, kita punya gas, kita punya kursi di Sempurna. Orang Sabah punya mau direbut. Siapa yang mau rebut? UMNO. Siapa yang rebut? Bersatu. Dulu saya dalam UMNO, saya bersuara. Bukan saya nafikan bahwa tidak pernah saya bersuara. Saya bersuara. Najib, apa yang kau buat ni salah ini. Oh, dia bilang ini derma dari Arab. Aku, mana ada orang Arab mau derma sama orang itu? Sampai babilin. Tidak, Tuhan tidak percaya sama saya 8 tahun dulu. Diorang bilang Datuk Syafie tidak mengenang jasa sama UMNO. Tidak, Tuhan, bila mahkamah putuskan, itu kebenarannya itu. Bukan saya putuskan itu. Jadi jangan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebut tuan-tuan dan puan-puan pasal kamu ini mengundi. Penting ini. Ya. Bukan tidak penting. Ya. Jadi harap sungguh jangan salah pilih kali ini gelombang di seluruh negara. Warisan calonnya 28 tahun, Siamanda, saya letak baru usianya 29 tahun, Amanda. Seorang anak gadis Cina di Kota Kinabalu dari Cambridge University. Master degree finance. Yeah. London School of Economics. Warisan letak calon bukan minum darah dari Cambridge University. Jadi saya harap saya tidak boleh cakap panjang. Pasal saya ada acara lagi, ada 4 acara. Ya. Dari Kota Kinabalu jalan sampai ke Kinabatangan, sampai ke Beluran, jalan berlubang-lubang. Jalan berlubang dong salah Datuk Syafie. Bila saya tanya jalan ini siapa punya? Federal Road. Apa Datuk Syafie satu orang saja ke Menteri Luar Bandar di Malaysia ini? Tun Razak, Menteri Luar Bandar, Gapar Baba, Menteri Anwar Musa, Azmi Khalid. Semua ini pernah luar bandar. Macam-macam tuduhan sama saya, dicaci dina. Masa saya jadi naib Presiden UMNO, wah, pejuang panglima dari Sabah. Datang sudah saya pergi PWTC, saya berucap untuk UMNO, pengurusi tetap, sekarang kita jumput panglima naib presiden berucap dari Sabah, Datuk Seri Syafie Apdal. Nama saya panglima di situ. Tapi bila saya lawan dengan UMNO, PTI saya. Pendatang tanpa izin.
bukan permainan. Gara-gara politik kita boleh dicaci, dihina. Bangsa dicaci. Bangsa Bajau bukan bani PTI. Bangsa Bajau native bah. Mustahil Bajau ini PTI. Dalam enactment negeri Sabah, Bajau native asal Sabah. Kali ini tunjukkan sama GRS. Siapa itu? Si Maximus. PBS, kawan bersatu, kawan UMNO, gabungan Rompak Sabah. Rompak apa? Dorang ambil minyak kita dibagi 95%, dorang telan 95%, kita dapat 5%. Pasal itu bila saya ketua menteri, si Haji bilang tidak buat apa-apa. Saya letakkan cukai sama Petronas sampai Mahathir marah. 5% saya letak. Sekarang ini peninggalan warisan 2 tahun, hasil Sabah minyak sudah pun dapat 10%. Bukan Tun Mustafa buat, bukan si Haris buat, bukan si Pairin buat, bukan Najiji buat. Yang melakukannya ialah kerajaan warisan. 5% dividen, 5% cukai. Mana dalam sejarah Malaysia sejak kita merdeka, Kementerian Pelajaran kita wujudkan warisan. Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan kita wujudkan. Kita tambah hampir 100 juta beasiswa untuk anak-anak Yayasan Sabah dan kerajaan negeri. Kita hantar beasiswa. Tidak pernah. Pasal apa? Kita tidak boleh bergantung dengan kerajaan persekutuan untuk mendidik umat di Sabah, termasuk di Semporna. Sekolah masih lagi bapapan. Dulu ada komputer. Bila komputer dibagi ke sekolah-sekolah di kampung dan di pulau-pulau, saya lawat Larapan. Bila saya pergi Larapan, saya pergi Bait, saya nampak komputer 5 tahun, 10 tahun dulu. Dibeli komputer hampir 500 juta oleh si Syamuddin. Bagi semua sekolah-sekolah luar bandar, termasuk bandar. Saya nampak komputer di mana komputer? Disimpan di storeroom. Saya pergi Larapan, saya pergi Bait. Saya tanya, kenapa? Datuk Seri, tidak ada lampu elektrik di pulau. Bila saya jadi Menteri Luar Bandar, 7 pulau menampili Larapan. Saya wujudkan solar power di Larapan ini. Orang bilang, tidak ada apa yang saya buat. 3 minggu lalu saya pergi Larapan. Waktu saya jadi menteri, tidak satu sen orang kampung Larapan bayar bil solar itu. 3 minggu lalu saya pergi sana, SESB sudah keluarkan bil orang kampung membayar. Saya ambil kerajaan balik. Orang tahu macam mana saya bagi percuma sama dorang yang lain. Pasal itu bila saya ketua menteri, saya beritahu dengan Tun Mahathir, saya mau ambil balik lembaga elektrik Sabah, letak di Sabah. Jangan Kuala Lumpur yang urus. Kita punya elektrik, dorang yang urus. Pasal itu padam, on, padam. Sekejap on, sekejap padam. Siapa yang mengurus? Lembaga elektrik negara, LLN. Sampai elektrik kita pun diurus oleh dorang. Kemana? Air. Air lagi. Barisan Nasional dulu airnya tidak ada air didapat kampung-kampung, tapi jabatan beratus juta air kejumpaan. Tangki. Mana ada negara di dunia hari ini, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Brunei, di Filipina, ataupun di Hong Kong, tidak ada tangki biru. Kamu pergi Kuala Lumpur, kalau ada cerita, kami perlukan tangki biru. Cuma di Sabah saja ni bertangki biru. Wilayah yang kaya,
dengan minyak, dengan gas. Kita bertangki biru, dorang berpaip di bawah tanah. Sampai ke rumah dorang, elektrik tidak padam-padam. Pagi tadi saya mau mandi di Sempurna, tidak ada air. Bayangkan keadaan. Pasal apa? Pasal itu saya bagi tahu, datang si Anwar, datang si Zahid, kami tawarkan Sabah Sarawak timbalan Perdana Menteri. Kita dapat 25 kursi di Sabah. Kalau kita dapat 25 kursi di Sabah, campur di Semenanjung Barisan bertanding 26, saya sudah berhubung dengan Sarawak. Kita bergabung. Besok orang tidak boleh cakap, kami tawarkan kamu Sabah, Sarawak, timbalan pada mereka. Kali ini kami tawarkan, apa jawatan kamu mau? Ini pandai. Sesuai akalan darupang. 60 tahun dorang yang jadi driver. Kali ini kita mau jadi driver di negara Malaysia. Dorang driver yang membawa Malaysia menganggur umat. Driver yang dipandu oleh Semenanjung, hutang negara 1 triliun. Driver dibawa oleh pimpinan Semenanjung, ringgit menjunam. Kemana dibawa? Dorang ingat dorang saja pandai. Orang Sabah bukan bodoh, saya pun masuk universiti dari luar negara. 7 kementerian saya masuk. Bukan kita tidak tahu buat kerja. Tahu buat kerja. Menghalnya Pertimanan disuruh saya jadi Menteri Kebudayaan. Perpaduan niso kuah ngigal. Daling-daling. Saya ahli ekonomi. Masakan tidak boleh jadi Menteri Kewangan? Dorang saja piang duit. Jadi saya tidak mau cakap panjang, nanti bangau-bangau menunggu. Lepas ini pergi Tagasan. Jam 4 sudah. Saya jam 4. Jadi jangan bimbang. Ya, ada anak muda namanya si Jamil. Seorang peguam. Ya, ada juga yang muda namanya si Farah. Ada juga muda namanya si siapa ketua pemuda? Si Arifin. Mana si Arifin? Banyak anak-anak muda kita, ya. Jadi saya harap sungguh, saya pendekkan ucapan saya, kalau tidak keberatan. Kalau tidak keberatan, kali ini pertama pengalaman kamu dalam gelanggang politik, ya. Jangan anggap pasal itu bila saya letak seorang anak muda calon 28 tahun si Casey Chan. Saya letak dia 28 tahun. Wah, orang bilang kenapa muda? Kenapa orang muda tidak boleh? Orang muda boleh mengundi, mustahil orang muda tidak boleh jadi calon. Betul kan? Jadi lepaskan sekolah, tempatnya untuk pimpinan anak-anak muda besok di Malaysia, warisan. Parti inilah yang melahirkan peremajaan proses yang paling cepat. Timbalan saya baru 50 tahun. Munira baru 30 tahun lebih. Joanna baru 30 tahun. Joanna seorang calon di Tuaran, Ratu Cantik Hidung Ngadau. Dia keluaran master degree dalam undang-undang dari London School of Law. Tuaran punya calon itu. Jadi kita susun dengan baik anak-anak muda, jangan bimbang, insyaAllah. Jadi undilah untuk masa depan kamu, pilihan raya besok pagi. Ya. Jangan ikut budaya-budaya UMNO Suwaini papain. Jangan jual undi. Ya, jangan jual masa depan. Ini masa depan negara Malaysia. Tunjukkan, buat sejarah di Sempurna. Bulatkan sokongan, kita bagi sebarkan ke seluruh negara Malaysia. Kami anak muda 18 tahun ingin perubahan kepimpinan negara Malaysia.
Malaysia baru. Untuk Malaysia, a better Malaysia, a new Malaysia, the Borneo Block yang ada. Ya, ini saya ingat semangat kamu cukup tinggi ni. Kalau saya nampak dong tidak berhenti ni. Tapi saya takut Donald orang belum makan, nanti lapar undi saya lapar. Tidak kan? Okey. Terima kasih. Jangan lupa besok tidak ada paksaan, itu kau punya hak. Saya mau yang beramal saja. Dalam politik ni saya tidak paksa. Kalau ada keredaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya tidak paksa. Pasal saya tidak mau. Dalam politik mesti ada keredaan dia. Ya, tidak ada paksaan. Keluarga bukan keluarga. Yang penting ukurlah. Jangan ukur dengan hanya kulitnya, rupanya, wajahnya. Ukur dengan amalannya. Kalau Presiden MCA di Kuala Lumpur, Tan Sri Ong Tikiat, boleh ikut sama Presiden warisan dari Sempurna, mesti ada sebabnya itu. Kenapa Tan Sri Ong Tikiat tidak ikut sama si Mahathir itu? Presiden MCA itu parti yang terbesar Cina di Malaysia itu. Kenapa dia tidak ikut sama si Anwar itu? Kenapa tidak ikut sama si Zahid? Kenapa tidak ikut dengan si Mayudin? Tapi dia beritahu Datuk Seri, saya mau bertanding atas tikit parti warisan di Pandan. Boleh ya? Besok boleh tak? Boleh ya? Terima kasih banyak. Saya mohon ampun dan maaf, bukan tujuan saya sebagai seorang national leader, pemimpin negara, ingin melibatkan kamu dalam gelanggang politik, tapi ini peranan yang perlu dimainkan supaya perjalanannya jalan-jalan yang baik di Dinas Siratal Mustaqim. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita doakan besok pagi bangun pagi, pastikan jangan buang masa. Turun ke pondok, cek Google. Di mana kita mengundi? Kamu nampak ada Google kan? Google Kampung Bubur, saluran berapa? Kamu lagi bijak ini. Ya, lagi pandai, boleh tahu di mana saluran dia. Jangan lupa mana saluran, bangun pagi-pagi tunjukkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya memberi sokongan dan calon parti warisan yang ada. Menangkan budaya. Jangan tidak menangkan adun. Saya dengar bunyi-bunyi parlimen adun, parlimen. Kalau budaya menang, besok bergolak Sabah, gaduh bersatu dengan UMNO 14 bersatu 11, yang paling besar adunnya tambah dengan budaya 20 lebih warisan. Kalau kalah di Kuala Lumpur presidennya, di Sabah ini Risan boleh ambil balik kerajaan negeri Sabah ini. Jadi kena menang budaya, jangan kalah. Pastikan menang dua-dua, pasal kita tambah kursinya. Yang pastinya kalau tambah kursi, insyaAllah kita boleh perintah negeri Sabah kembali termasuk di Semenanjung. Saya bukan gila mau jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Kalau kita dapat menang 25 kursi, saya sudah nyatakan dengan rakan saya dari Sarawak. Kita in block. Kita tuntut bukan jawatan. Kita tuntut hak kita. Minyak, gas 40%. Bukan jawatan menteri. Kalau kita tuntut menteri, timbalan Perdana Menteri, yang seronok satu orang saja. Yang dilantik jadi timbalan. Yang dilantik jadi menteri. Tapi kalau tuntutan Sabah ditunaikan, yang datang bukan menteri. Yang datang berbilion duit untuk dibangunkan. Supaya air ada di Sempurna. Supaya elektrik ada. Ya. Jadi ini yang kita perlukan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat kejayaan pada 19 hari bulan. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak muda, Sabah! Sabah! Sabah!
Undi! 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 Deh semua, ambil gambar. Oke, selepas ini kita akan berhibur. Kalau kita dengar tadi Jambatan Emas lagunya, kali ini kita akan dengar lagu warisan dari penyanyi tersohor kita sempurna. Sabah! 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 Undi!
Oke, pelajar-pelajar tingkatan 6 dikehendaki berada di sini dan pelajar-pelajar yang bukan tingkatan 6 boleh menunggu di luar sana. Boleh? Dana di samping